is Sindhu. Today we have a special guest. She is a SMK teacher, and today we're gonna interview her about her perspective about social system for the student. Before we start the question, let me introduce the Miss. Good morning, Miss. Okay, please tell about you. Yes. Okey, nama saya Puan Nazira binti Abdul Aziz. Saya berasal daripada Perak. Saya mengajar di SMK Bandar Seri Damansara 1. Pengalaman mengajar, saya mula start mengajar tahun 1965. So, lebih kurang 27 tahun. Okay. Okay, so we have some question to ask. Kita ada soalan untuk tanya. So my questions are, what are the school measure to identify student problem which might lead to them begin drop out? Okey, biasanya murid yang tercicir ni kita boleh kenal pasti daripada guru kelas, sebab guru kelas dia akan ambil kehadiran setiap hari kan. So daripada kehadiran tu kita boleh kenal pasti mana budak yang selalu tak datang. Lepas tu kita akan try hubungi dia dengan tiap hari kita contact dia melalui Telegram. Kadang-kadang dia tak jawab kan. So kita akan contact parents dia. Okay, kalau parents dia tak jawab juga, kita akan kita akan bagi nombor telefon dia kepada kaunselor, supaya kaunselor boleh hubungi dia. Biasa kaunselor dia lebih pandai nak nak selesaikan dia. Okay, and then dia akan counseling parents. Kadang-kadang parents yang cover anak dia kan, padahal anak dia tak datang sekolah sebab apa. And then dia boleh akhir sekali mereka pihak sekolah seperti PKN dengan guru counseling boleh pergi buat ziarah cakna ke rumah dia untuk melihat latar belakang dia. Biasa budak yang tak datang ni biasanya daripada keluarga yang single parents ataupun dia dah start kerja, jadi dia macam kurang berminat untuk pergi ke sekolah. Jadi kita kena selalu rajin. Kadang-kadang kita kena prihatin dengan dia lah, tanya soalan. Kan dalam kelas ada katalah 20 orang kan, jadi kita kena macam rajin tanya dia. Jadi dia rasa macam seronok lah ada orang ambil tahu tentang dia. Yeah. Alright, for the next question, we have what impact does a teacher have on a student as a member of society? Okay, jadi sebagai guru dia perlu menunjukkan role model kepada yang baik kepada murid, menunjukkan tauladan yang baik kepada murid seperti bertanggungjawab, adil dalam mengambil tindakan supaya murid tu dia rasa dihargai lah. Okay, selain daripada tu, guru pun perlu bersabar dengan sikap murid dalam mendidik murid menjadi manusia yang baik. Okay, selain daripada tugas guru untuk mengasah kecerdikan minda murid, dia perlu mendidik jiwa murid menjadi insan yang mulia dan sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka untuk melahirkan manusia yang seimbang. Okay. Guru juga boleh meniupkan kata-kata semangat supaya mereka lebih bermotivasi untuk melakukan sesuatu. Okay. Ada lagi banyak tugas, itu adalah di antara dia. Hi Miss, so my second question is, doesn't better education necessarily result in student living in better lives? Pelajaran memang penting dalam kehidupan. Untuk mendapat kehidupan yang lebih baik, memerlukan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi murid dia perlu belajar sehingga peringkat yang lebih tinggi supaya dia berjaya dalam kehidupan. Okay. Dengan pendidikan juga kita dapat mentadbir hidup kita dengan lebih baik. Contohnya mengurus kewangan kita. Lepas tu emosi pun menjadi lebih stabil. Kalau tanpa pendidikan, seseorang menjadi tidak stabil kan, dan lebih emosi dia tidak stabil dan dia boleh terlibat dengan perkara-perkara yang tidak baik. Okay. Selain daripada itu, dengan pendidikan akan melahirkan lebih banyak tenaga profesional
dalam untuk negara kita. So negara kita akan lebih maju lah dengan adanya masyarakat yang berpendidikan tinggi. Okay, for the next question, I'd like to ask, do students who drop out of school actually have the chance to succeed in life? Oh, biasanya kalau mengikut data, biasanya kebanyakan tidak akan berjaya. Mungkin 5% yang boleh berjaya bila dia mempunyai jati diri yang baik ataupun dia memperbaiki diri dia dengan memasuki bengkel ataupun giat mara, dan dia mempunyai kemahiran tertentu untuk berjaya dalam hidup dia. Mungkin segelintir tu dia akan, kalau dia salah pilih kawan, dia akan terjerumus kepada perkara yang tidak baik, yang itu mungkin tak berjaya lah. Jadi biasanya yang berjaya ni dia mempunyai jati diri yang baik lah, ataupun dia dari muda lagi dia dah pandai cari duit kan, so dia boleh lebih berjaya lagi. Alright, for the next question, I would like to ask, would you say low achiever students are more prominent to drop out due to stress in school? Ya, biasanya murid yang lemah selalu tercicir ataupun ponting sekolah kerana dia stres kat sekolah. Mungkin sebab biasa murid yang belakang ni kan dia tak pandai buat kerja rumah. Yes. And then bila cikgu tanya kerja rumah dah siap ke, jadi dia stres lah. And then masalah disiplin yang lain, contohnya rambut panjang, dia kan ikut style kan. Jadi bila disiplin teguh rambut panjang, esoknya dia datang sekolah. Itu antara perkara-perkara yang menyebabkan mereka tidak mahu datang sekolah. Dan mereka pun tak berminat nak belajar kan. Dia datang sekolah cuma nak jumpa kawan, ataupun hari tu ada subjek PJK, dia suka lah. Ataupun hari tu ada koko, dia suka datang. Yang lain tu biasanya kalau boleh dia rasa lebih seronok duduk rumah, dia pergi kerja ke. Itulah antara sebabnya. Jadi mereka ni biasanya kita tak boleh marah sangat. Biasa kita kena banyak counseling dengan mereka supaya cakap baik-baik dengan dia. Dia suka datang sekolah. Okay, for now, and thank you for participating in my group's project for today. It's an honor to work with you, Miss Nazira. And I hope this project could give us good information for our future project, inshallah. And that's all for today, guys. Thank you for watching. Bye. Okey, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Dengar tak? Dengar. Alhamdulillah dengar. Nak tanya, nama cikgu siapa, kerja di mana, kerja apa dan berapa tahun cikgu telah bekerja? Nama Cikgu Fatin Suhaini binti Miskam. Sekarang ni mengajar di SMK Cengal Lempung, Kuantan, Pahang. Okey, saya dah menjadi guru selama 8 tahun. Masih baru lagi lah. Okey. Baiklah. Kerja sebagai cikgu apa? Okey, saya mengajar mata pelajaran sejarah dan juga perniagaan. Oh, baiklah. Sebenarnya nak tanya soalan pasal budak yang dibuang sekolah atau berhenti sekolah. Dan pada pendapat Puan, apa sebab masalah ini? Masalah ni? Ya, sebab masalah budak dibuang sekolah atau budak berhenti sekolah. Okey, tak ada masalah. Okey, macam ni. Okey, berkenaan dengan berhenti sekolah. Soalan mana ya? Okay, will students that have bad behavior and drop out of school affects the rate of dropouts in the upcoming years? Actually, dropout students, okay, mostly yang drop out, diorang bukan atas kemahuan diorang, dan sometimes diorang kesan daripada family background and itulah masalah sekeliling. Okay. Lagi satu,
bad behavior itu segelintir je sebenarnya. Kalau bad behavior tu segelintir, tak semua yang mengalami masalah macam tu. Terima kasih sebab tu. Dan satu lagi soalan daripada saya. Kalau budak itu dibuang sekolah, apa kesan dia terhadap society, masyarakat semua? Okey, sebenarnya nak buang sekolah ni bukan senang. Okey, tak sebab kita nak buang, ini berdasarkan pengetahuan saya lah. Sebab nak buang murid daripada sistem persekolahan ni, banyak dia punya lapisan dia, banyak dia punya sebab kita tak boleh suka-suka hati membuang murid. Okey. Biasanya walaupun murid tu dah sampai tahap setahun tak datang sekolah, kita tak boleh buang dia. Mungkin kita boleh tukarkan sekolah saja ataupun kita bagi peluang untuk dia berpindah sekolah, sebab memang kalau nak buang tu, kalau sekolah kerajaan memang tak ada. Memang tukarlah benda tu. Sebab tu bila saya tengok soalan ni, nak menjawab tu tak reti nak jawab sebab berkaitan dengan bad behavior. Bad behavior walaupun tindakan disiplin kita dah ambil, tapi sampai tahap buang sekolah tu memang sukar dan tak pernah lagi, bukan tak pernah ada, tapi itu pun mungkin dah melibatkan kes-kes yang kes polis ke, tu macam tu. Kalau setakat biasa ponteng ataupun vandalism sekolah ke, tak ada sampai buang sekolah lah. Kalau lah dalam situasi memang dia dah terlampau teruk sangat, macam yang Puan kata melibatkan polis apa semua, dan dia dibuang sekolah, adakah itu memberi impak negatif kepada masyarakat atau ada impak lain yang terdapat kepada masyarakat? Itu saya tak boleh nak jawab lah sebab saya masih baru. Lagi satu, impak pada masyarakat tu terlalu luas sebab kalau kita lihat, sebab golongan yang dibuang sekolah ni terlalu minoriti. Mungkin impak tu ada tapi kita tak nampak. Sebab kalau kita lihat pun sekarang ni, kalau kita lihat jenayah, satu kita lihat yang benda-benda yang tak elok lah dalam kalangan masyarakat. Bukan setakat melibatkan yang murid-murid yang dibuang sekolah ataupun mempunyai kelakuan yang tidak elok di sekolah. Tak. Itu so kat situ kita tak boleh nak terus kata mereka yang dibuang sekolah ataupun mempunyai rekod yang buruk di sekolah akan memberi efek pada masyarakat. Kita tak boleh terus cakap macam tu. Sebab kadang-kadang mereka ni, walaupun mereka ni dekat sekolah mereka mempunyai rekod yang buruk, ada problem, masalah, tapi bila keluar mereka dah mendapat kesedaran, sebab benda kesedaran tu dia akan datang secara sendiri. Okay? So itu akan secara itu akan mengubahlah murid tersebut. Okay, jadi kita tak boleh kata bila murid itu kat sekolah jahat, kat luar pun akan jadi jahat. Tak semestinya sebab jadi kelakuan diorang di sekolah tak menentukan masa depan diorang lah. Ya, betul. Ya, semua depends kepada bila diorang mula matang dan akan mula mencari ilmu. Sebab kematangan ataupun kesedaran ni dia tak semestinya datang pada waktu persekolahan. Mungkin selepas mereka keluar, mereka hidup dekat luar selepas beberapa tahun, ataupun apabila mereka dah mengalami kegagalan di sekolah, mereka dah sedar. Jadi sekarang ni kita tak boleh nak terus kata kat sekolah tak elok, kat luar pun jadi tak elok. Ini daripada pandangan saya lah. Kebanyakan murid yang walaupun dekat sekolah dia tidak memberikan akademik yang baik, tak memberikan kecemerlangan pada sekolah, bila keluar dia tetap jadi manusia yang berguna. Baiklah. Okey. Kalau dia macam ni, kelakuan dia buruk and dia masih tak berubah, pada pendapat cikgu, langkah untuk tangani masalah tu bagaimana? Berat tu. Dalam standard.
Seperti dalam sekolah, cara untuk tangani dalam sekolah. Oh, dalam sekolah. Kalau Yes, dalam yes. sekolah je lah. Yes. Okay, kalau Tak biasanya perlu tak perlu mendalam sangat. kita akan libatkan kaunselor. Yes. Sebab kita di sekolah kita ada kaunselor sekolah. Lepas tu kita ada guru-guru disiplin. Okay, jadi mereka ni yang akan bertanggungjawab untuk memantau murid-murid. Selain daripada itu, guru-guru kelas, okay, yang turut ambil berat lah. So lepas tu sekiranya mereka ni tak boleh macam kita dah slow talk, kita dah bagi counselling, kita akan libatkan ibu bapa, kita akan panggil ibu bapa, dan kita juga akan, pihak sekolah biasanya akan buat lawatan ke rumah murid yang mengalami masalah. Okay, so macam itulah biasanya dia punya langkah-langkah dia yang akan dilakukan oleh pihak sekolah. Okey, baiklah. Macam mana cikgu nak uruskan dengan murid yang nakal, macam murid yang kurang disiplin? Macam mana cikgu bagi punishment? Punishment, okay. Sekarang ni, we cannot punish the student. No, dalam pendidikan sekarang, guru biasa cannot punish the students, okay, sama ada physically or mentally. And if kita bersabit kesalahan itu, sekiranya ada yang membuat laporan, guru yang akan dipertanggungjawabkan. Okay, so bila kita tak boleh buat punishment yang macam mana, seperti dulu, so apa yang boleh kita buat, kita just bagi nasihat, itu je lah. So punishment is bukan option lah for the teachers nowadays. Okay, Dia so macam mana? because punishment is no longer an option, teacher must choose to give advice as a countermeasure. Because kalau punishment physically pun tak boleh. Jadi kalau dia tak buat kerja, kita tak boleh tahan dia di luar waktu belajar. Contoh, balik lambat ataupun kita tak keluar rehat lambat sikit. Kita tak boleh buat macam tu. Salah. So that's why berkata kita tak boleh buat apa-apa punishment pun for them. Itu kira macam cabaran yang you all perlu hadapi sekarang ni. Hello, cikgu. I think I'm going to start first then for group A. Soalan first for me is, how does a teacher plays a role in school? Well, that's a general question. How does a teacher play a role in school? Okay. So, sebagai guru di sekolah, kita lebih pada mentor. Okay, kita sekarang punya sistem adalah lebih pada mentor. Kita menggalakkan murid untuk berkomunikasi. I mean, bila masuk kelas, kita perlu galakkan mereka ni share idea. Okay, share idea and push them to talk. Tak seperti dulu, kita just give them facts about subjects ataupun ajar je berdasarkan buku teks. No. Nowadays, the student kena talk and give ideas. Okay, and teachers play important roles for them by pushing them, kira dalam macam paksa sikit lah diorang untuk bercakap. Okay, and that's why dalam penilaian sekolah kita ada PBD yang akan menilai murid dari segi diorang punya komunikasi, diorang punya idea, diorang punya confidence level, semua tu. Itu semua guru punya tugas untuk congkel bakat murid-murid tu. Itu yang guru perlu buat sekarang ni. Okay, bukan setakat mengajar, tapi mendidik ataupun menjadikan mereka ni lebih macam ni, lebih berani dan juga lebih confidence menyuarakan pendapat dan juga idea mengikut cara yang betul. Okay? Macam mana cikgu nak mainkan peran dalam semua aspek ini, seperti
dalam aspek PDPR. PDPR, aspek PDPR, patriotism macam mana? Okay, so normally kalau dalam kelas biasanya kita akan buat aktiviti perbincangan. Murid-murid dia akan buat dalam grup, bincang and then buat pembentangan. And normally that one lah. Itu yang kebiasaan yang dilakukan because of the time constraint dalam kelas. But if we have masa yang lebih panjang, kita akan boleh buat macam mana? Kajian. Especially those yang SPM and Form 4, Form 5, diorang akan buat kajian ataupun kerja kursus yang mengambil masa mungkin dalam sebulan, 2 bulan yang memerlukan mereka ni macam you all lah, buat soalan ke, okay, atau buat video yang memerlukan mereka ni beraksi. Situ kita nampak walaupun dalam kelas murid ni dia tak berani nak bercakap, tapi bila they work in a group, they can and they will develop their own confidence level because dia punya dia akan bekerja dalam group yang dia selesa. Okay, so dia orang akan buat video. That one is bila kita perlukan duration yang lama. Yang dalam kelas normally kita akan buat gallery walk. Gallery walk tu dia macam pembentangan tapi dia bukan di depan. Kita just minta mereka ni buat dalam, tak kisahlah dalam apa-apa medium of presentation and show the teachers and fellow friends also dalam kelas tu. Can students succeed in the outside world should they drop out of school? Boleh. Tak ada masalah pun keluar sekolah drop out ke tak drop out. As long as murid tu seorang yang bertanggungjawab atau murid tu bertanggungjawab, mempunyai kesedaran dan juga rajin. Alright. Hello, madam. The next question, will students that have bad behavior and drop out of school affect the rate of dropouts in the upcoming years? Okay, for this one, that will affect the rate of dropouts, but tapi dia tak akan influence the new batch of students. Okay, the affected rate, yep, this will affect the rate of dropouts. For my question is, does being a student with low grades mean that you're not able to contribute to society? Maksudnya kalau seorang pelajar tu dia punya grade dia terlampau rendah, adakah mereka tak boleh nak bagi apa-apa sumbangan kepada masyarakat apabila mereka graduate atau mereka masih boleh memberi sumbangan? Okay, untuk soalan 4, yep, mereka masih boleh bagi sumbangan. Okay, kenapa? Kalau kita lihat di pasaran kerjaya sekarang, bukan setakat ada doktor, bukan setakat ada lawyer, tapi kita ada apa? Kita ada Grab driver, kita ada JNT delivery person. So those yang bekerja dalam bidang tu mostly adalah yang tak berpeluang untuk sambung ataupun yang mereka yang tak berpeluang lah untuk sambung belajar ke peringkat yang lebih baik, sama ada disebabkan tak mampu ataupun tak disebabkan keputusan yang tidak elok, yang tak cukup lah untuk mereka pergi jauh lah. So jawapan saya, yep, still contribute. So without them, kita tak balance lah nanti sebab mereka ni satu keperluan. Okay? Alright, for the last question, madam, I think it's the same as the soalan 3. So how do you make student with poor discipline so that they may not become your student and influence other students? Okay, so normally kita akan, because some students yang poor discipline ni, diorang not necessarily become a dropout students.
as long as we recognize diorang punya ability in other field. Okay? So Supaya dia jadi contoh baik kepada rakan yang lain lah. Daripada okay. Ya, betul. So, kita bila macam tu kita tak boleh nak push academic to them. Kita hanya boleh push akhlak and sahsiah diri. Okay? So walaupun dia orang ni poor disiplin, tapi kalau kita pujuk and kita didik secara halus, dia orang ni still akan terima. Okay, because the yang murid-murid ni, dia orang ni tak matang, dia orang masih mencari, masih mencari arah. Jadi kalau kita terus marah, kita terus hukum, sedangkan mereka ni baru nak mencuba, baru nak hidup, dia orang akan terus pergi jauh daripada kita. So, faham Jadi nak pastikan dia orang tak influence, cikgu pun kena tariklah dia orang supaya dia orang ni tak akan menjadi lebih nakal. Alright, thank you. So Okay. that's all lah. Alright, that's all. Okay, terima kasih. Terima kasih semua orang. Bersama. Saya akan akhiri Google Meet pada hari ini. Semua boleh pergi sekarang. Terima kasih cikgu dan semua. Okay, terima kasih semua. Good luck ya. Okay, terima kasih. Selamat malam. Okay, selamat malam.